Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu dhalalatin fin nar, thumma amma ba'd. Pertamanya kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufiknya dapat kita meneruskan kuliah kita pada pagi ini. InsyaAllah hari ini kita sambung kelas tafsir kita pada muka surat 431, iaitu berkaitan dengan Suratul Kautsar, Surah Al-Kautsar. Pada pertemuan yang lalu kita telah membincangkan tentang mukaddimah Suratul Kautsar sehingga ayat fasalli li rabbika wanhar. Ayat fasalli li rabbika wanhar kita telah mensyarahkannya secara ringkas. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan sambung pada ayat fasalli li rabbika wanhar dan ayat inna syani'aka huwal abtar. Dua ayat. Dan insyaAllah hari ini kelas kita akan berakhir pada pukul 10. Mohon maaf kalau tadi lambat dapat masuk kerana masalah lain, dan saya doakan agar hari ini line kita pun akan terus baik insyaAllah. Fasalli li rabbika wanhar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami a'tainaka telah memberikan kepada kamu wahai Muhammad al-kautsar, kebaikan yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah, wanhar, dan sembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang mencelamu atau yang membencimu itu mereka akan terputus kebaikan mereka. Fasalli li rabbika wanhar. Tengok buku surat 431. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mensyukuri nikmatnya dengan melakukan ibadat hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mensyukuri nikmatnya dengan melakukan ibadah hanya kepadanya. Ini adalah cara seorang mukmin mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah disyukuri dengan ibadah. Apabila Allah kata Allah berikan kebaikan yang banyak, fasalli inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, iaitu ayat yang menyatakan cara bagaimana seharusnya seorang mukmin mensyukuri nikmat Allah. Dalam kita membaca tafsir surah-surah, terutamanya surah-surah yang pendek, antara cara kita memahami tujuan atau tema
sebuah surah itu adalah dengan melihat kepada perintah. Contohnya ayat ini Allah kata inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu telaga al-kautsar, atau kami telah berikan kepada kamu kebaikan yang banyak. Di sini ayat berita. Ayat berita biasanya diikuti dengan ayat perintah. Seperti dalam surah ini. Allah kata Allah dah berikan kebaikan yang banyak, fasalli. Maka tujuan utama surah ini diturunkan adalah untuk kita beramal dengannya. Macam mana cara beramal dengannya? Dengan melaksanakan perintah Allah. Di sini Allah perintahkan fasalli li rabbika wanhar. Seperti surah An-Nasr, surah An-Nasr, surah An-Nasr yang kita dah bincang, kita baca sebelum ini. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Fa di situ merupakan perintah. Allah separuh daripada surah berbentuk berita. Apabila datang kepada kamu kemenangan Allah dan kamu melihat betul-betul berita syarat, apabila datang kemenangan dan pertolongan Allah dan kamu melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong, maka bertasbihlah pada Tuhanmu. Jadi ayat perintah yang datang selepas berita atau syarat merupakan tujuan utama surah itu diturunkan. Kerana ilmu pengetahuan dalam Islam itu tujuannya untuk beramal. Jadi kita macam mana nak beramal? Beramal dengan perintah Allah. Apabila Allah berikan nikmat, caranya adalah dengan banyak solat dan banyak bersedekah atau banyak menyembelih. Oleh kerana ayat ini turun dalam konteks tertentu, iaitu ketika waktu berdekatan dengan Idul Adha, seperti mana disebutkan sebahagian daripada ulama, maka ramailah yang ulama yang mensyarahkan fasalli di sini dengan salatlah hari raya. Okey, kita teruskan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mensyukuri nikmatnya dengan melakukan ibadah hanya kepadanya, iaitu buat ibadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah maksud ayat, kenapa disebut seolah-olah maksud ayat? Kerana Al-Quran itu tidak boleh diubah perkataannya. Kalau selain Al-Quran kita boleh buat ayat kita kata maknanya begini. Untuk Al-Quran kita kata seolah-olah kerana perkataan Al-Quran itu tak boleh diterjemahkan. Dan yang kedua, dalam Al-Quran itu mempunyai banyak makna. Jadi kita caranya, penulis memilih cara dengan mengambil kaedah kata seolah-olah maksud ayat. Seolah-olah Allah mengatakan. Jadi seolah-olah Al-Quran menyatakan dengan makna yang lebih luas, dengan perkataan yang lebih luas. Allah kata sungguh banyak nikmat yang telah kami anugerahkan kepadamu wahai Muhammad. Oleh sebab itu hendaklah kamu syukuri nikmat-nikmat tersebut dengan mengikhlaskan ibadahmu. Apakah ibadah solat? Sama ada ibadah solat atau korban atau apapun jenis ibadah hanya kepada kami, bukan kepada yang lain. Jadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu daripada bentuk syukur kita kepada Allah. Dan syukur itu ada 3 jenis. Syukur pertama, syukur dengan lisan. Atau kita letakkan syukur pertama, syukur dengan hati. Syukur kedua, syukur dengan lisan. Dan syukur jenis yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Apabila Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat pada kita,
hati kita, lisan kita dan amal ibadah kita dan perbuatan kita hendaklah mensyukuri Allah. Hati yang mengagungkan Allah, membesarkan Allah, yang melihat kebesaran Allah. Lidah yang mengucapkan Alhamdulillah. Dan amal perbuatan yang bertambah kesyukuran, bermula dengan sujud syukur, salat, zikrullah, ataupun memberikan harta kepada orang-orang yang memerlukan dan sebagainya. Ini semua dinamakan sebagai syukur. Ketiga-tiga bentuk syukur ini perlu ditambah dengan bertambahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Malah kalau kita simpulkan, kalau kita sebutkan tiga perkara bersyukur, mana hati, perbuatan dan juga lisan, di sini mengisyaratkan bahawa keseluruhan hidup kita sebenarnya adalah bertujuan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang jadi alam ini, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan segala-galanya pada kita. Bila kita sedar Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, bahawa Allah Subhanahu wa taala itu segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam, Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Allah berikan segala-galanya, Malik Yaumiddin, Allah juga Tuhan yang Maha membalas. Maka kita zahirkan dengan ibadah, dengan segala bentuk ibadah tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makna ini juga diungkapkan dalam ayat surah Al-An'am ayat 162 hingga 163. Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah dalam surah Al-Kautsar secara ringkas. Perintah dalam surah Al-An'am agak detail. Allah kata, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Inna," sesungguhnya, "salati," salatku, itu khusus pada ibadah salat, "wa nusuki," dan seluruh amal ibadahku. Nusuk adalah seluruh amal ibadah. Ya Allah khususkan salat sebagai satu amal ibadah yang di-highlightkan. Allah kata, sesungguhnya salatku dan keseluruhan ibadah-ibadahku yang lain, dan keseluruhan ibadah-ibadahku juga termasuk salat. Cuma salat di-highlightkan. Wa mahyaya, dan hidupku, segala kehidupanku selagi aku masih hidup. Salatku, segala amal ibadahku, dan waktu hidupku. Wa mamati, dan kematianku. Kerana kita hidup kerana Allah, kita solat kerana Allah, beribadah kepada Allah, hidup kerana Allah, wa mamati, dan mati pun kerana Allah. Lillahi Rabbil Alamin, hanya kepada Allah Rabbil Alamin. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan itulah yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang yang paling awal yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimah fasalli li rabbika wanhar hakikatnya sama dengan makna inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa? Ulama tafsir bila tengok pada kalimah nusuk, mereka mendapati bahawa dalam Al-Quran kalimah nusuk digunakan merujuk kepada ibadah secara umum. Kalau lihat kepada keumumannya, dan kalimah nusuk juga merujuk kepada penyembelihan. Jadi kalau diterjemahkan dengan ibadah secara umum pun masuk, seperti mana yang saya syarahkan dari awal tadi, bacaan terjemahan yang umum tadi. Sesungguhnya salatku
dan segala amal ibadahku dan hidupku dan matiku kerana Allah. Atau kalau kita khususkan solat dengan makna yang khusus, nusuk dengan makna yang khusus, iaitu nusuk dalam ibadah penyembelihan, maka nusuk termasuklah ibadah korban, akikah, al-haji. Termasuk al-haji itu maksudnya semua ibadah yang sembelihan yang kita lakukan ketika ibadah haji, sama ada bentuk haji dam tamattu' ataupun dam qiran ataupun haju binatang yang kita utuskan ke Mekah untuk disembelih sebagai hadiah untuk ahli Mekah, ataupun apa sahaja bentuk sembelihan di Mekah Mukarramah dipanggil sebagai termasuk dalam haju. Jadi ibadah korban, ibadah nusuk dan ibadah haju dan segala binatang yang disembelih untuk diberi makan kepada manusia hendaklah dilakukan dengan nama Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi solat artinya solat. Nusuk boleh bererti ibadah secara umum. Nusuk juga boleh bererti sembelihan-sembelihanku. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Menurut Mujahid dan Ikrimah, bahawa maksud salat di dalam ayat ini ialah salat Idul Adha. Salat Idul Adha. Ini berkata Mujahid dan Ikrimah, kedua-duanya anak murid kepada Abdullah bin Abbas. Mereka berpandangan bahawa ayat ini, inna a'tainakal kautsar fasalli, ayat ini konteksnya adalah dalam konteks hari raya Idul Adha. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu kebaikan yang banyak wahai Muhammad, maka solatlah. Itu solatlah hari raya. Kerana ayat ini turun surah Al-Kautsar menurut pandangan yang kedua. Pandangan pertama kata Makkiyah, pandangan kedua kata Madaniyah. Mereka mengatakan bahawa ayat ini turun ketika antara ayat-ayat akhir, ayat-ayat yang terakhir, antara ayat-ayat yang akhir turun kepada Nabi SAW. Jadi ayat ini turun pada akhir hayat Nabi sebelum hari raya Idul Adha. Maka fasalli, maka hendaklah kamu solat, artinya solat di sini solat hari raya. Wanhar, dan sembelih maksudnya adalah sembelih kurban. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Mujahid dan Ikrimah, kerana mereka mensyarahkan makna inna a'tainakal kautsar kepada konteks hari raya. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, antara guru mulia di Masjid Nabawi, saya sempat banyak kali juga duduk dalam majlis beliau, terutama ketika tahun-tahun awal di Madinah Munawwarah, juga bekas pensyarah Universiti Islam Madinah Munawwarah. Beliau berkata, yang dimaksudkan dengan salat dan kurban di dalam ayat di atas ialah salat Idul Adha dan penyembelihannya dan penyembelihan kurban. Tetapi juga boleh dimaksudkan ke dalamnya semua jenis salat dan semua jenis penyembelihan. Ini makna, kita boleh kata makna umum dan makna khusus. Kalaupun ayat ini turun dalam konteks hari raya, dari segi konteks, namun kontennya boleh dimaksudkan kepada keseluruhan solat dan keseluruhan sembelihan. Tidak terhad kepada sembelihan korban, malah keseluruhan sembelihan korban, malah keseluruhan jenis sembelihan. Malah kalau nak diumumkan lagi nusuk segala jenis ibadah, kerana semuanya kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini merupakan bentuk syukur. Menurut kat sini ada kaedah, kaedah yang sering disebutkan oleh ulama, al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah dan yang
yang dikira dalam atau yang difahami daripada ayat Al-Quranul Karim dan hadis Nabi adalah dengan keumuman lafaz, bukan dengan pengkhususan sebab. Jadi kalau satu ayat itu turun dalam sebab tertentu, itu makna yang jelas, yang pasti kita terima. Mana dia khusus, sebabnya khusus. Namun sekiranya lafaz itu boleh dimaknakan dengan makna yang umum, keumuman itulah yang diterima oleh ulama. Jadi ulama menerima keumuman tersebut. Kalau kita katakan bahawa ayat ini turun kepada Nabi SAW sebelum hari raya Idul Adha, pada akhir-akhir hayat Nabi SAW, kita katakan bahawa ayat ini ia turun ketika itu, dan pada waktu itu ibadah yang terbaik untuk Nabi lakukan adalah Idul Adha dan sembelihan. Namun dari segi lafaz salat, fasalli, salat tidak terhad kepada Idul Adha. Salat arahan Allah, selagi Allah tak sebut kalimah Idul Adha, Allah sebut kalimah salat saja, artinya pengajarannya merangkumi segala jenis salat. Begitu juga ibadah nusuk tadi. Selagi Allah tak sebut itu sebagai udhiyah, sebagai sembelihan korban, Allah sebut wanhar, sembelih secara umum, maka keumuman itu perlu dikekalkan. Menurut jumhur fuqaha, hikmah mendahulukan solat daripada penyembelihan korban di dalam ayat di atas menunjukkan wajib hukumnya mendahulukan solat Idul Adha daripada penyembelihan korban. Kenapa Allah sebut fasalli dahulu sebelum wanhar? Kenapa Allah dahulukan solat dan sebelum daripada penyembelihan? Sebab hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Wajib kita solat dulu baru sembelih. Malah dalam satu hadis ada Nabi SAW menyebutkan bahawa sesungguhnya hendaklah kalian solat, dan juga dengan mafhumnya dari qolat dan sembelih, barang siapa yang sembelih pada sembelih ketika sebelum solat hari raya, maka sembelihan itu adalah salah satu sembelihan kalian, itu sembelihan sedekah, beri makan dengan hukum sedekah, dan apabila sembelih selepas raya itu adalah korban. Saya lafaz tak hadir dari segi lafaz Nabawi. Maknanya begitu. Dan boleh juga diartikan dengan lakukanlah solat subuh di Muzdalifah, kemudian sembelihlah binatang sembelihanmu al-hadyu di Mina. Kalau ayat ini dibacakan dalam konteks ibadah haji, solat itu solat subuh, iaitu pada hari yang ke-10 ketika malamnya bermalam di Muzdalifah, paginya itu ayat ini dibacakan fasalli, solatlah subuh, wanhar, dan sembelihlah di Mina. Sebab kita solat subuh di Muzdalifah, kemudian kita ke Mina. Ini perintah Allah. Jadi ulama akan menterjemahkan ayat ini dalam beberapa konteks sesuai dengan pengamalannya. Sama ada berkaitan dengan ibadah haji atau ibadah Idul Adha. Haji untuk orang kat Mekah lah, orang kat Mekah dibaca ayat ini, dia kata solat. Nah, Allah kata solatlah dan sembelih. Orang pergi haji nak solat apa? Orang pergi haji, jadi orang yang pergi haji pun nak beramal dengan ayat ini. Jadi untuk orang pergi haji, solat tadi artinya solat subuh, fajar di Muzdalifah, kerana solat haji, solat Idul Adha hanya untuk orang yang tidak melakukan ibadah haji. Orang yang melakukan ibadah haji, mereka terikat dengan hukum haji. Jadi ketika hari yang ke-10, mereka tidak solat Idul Adha, namun mereka solat subuh ketika di Muzdalifah pada pagi itu. Kemudian mereka akan bergerak ke Mina pada awal waktu duha, sampai di Mina mereka melontar dan mereka sembelih. Jadi orang buat haji, mereka juga boleh beramal dengan ayat ini. Orang yang tidak melakukan ibadah haji boleh beramal dengan ayat ini,
dengan perintah ini, iaitu solat Idul Adha. Lepas solat Idul Adha kemudian kita sembelih. Orang yang tidak ada harta untuk menunaikan ibadah korban, mereka juga boleh amalkan ayat ini dengan memahami bahawa maksud nusuk itu adalah ibadah secara umum. Jadi kalau kita tak mampu untuk pergi haji, kita korban. Tak mampu pergi haji dan berkorban ke sana, kita korban di tempat kita, buat ibadah korban seperti biasa. Kalau tak mampu juga, banyakkan ibadah kepada Allah. Kesemua perbuatan kita tadi termasuk dalam mengamalkan perintah Allah dalam surah Al-Kautsar ini. Jadi ini satu keluasan. Seterusnya kata Ustaz, kata Dr. Abdullah Yasin, menurut Mujahid dan Ikrimah radhiyallahu anhu, bahawa makna ayat ini adalah syukurilah Tuhanmu. Artinya ayat fasalli boleh dikatakan bila Allah berikan kamu banyak kebaikan, maka syukurilah dengan solat dan sembelih. Dan faedah huruf fa, kalimah fa dalam bahasa Arab yang terletak pada hadapan kalimah salli, mana fasalli sehingga menjadi fasalli, adalah untuk menunjukkan bahawa kesyukuran itu hendaklah dilakukan dengan segera, alal faur, bukan dengan menangguhkannya, la ala tarahi. Kita kalau baca, apa maksud di sini? Kalau kita baca ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW berbentuk perintah, perbincangan seterusnya adalah adakah perintah itu perlu dilaksanakan segera ataupun boleh ditangguhkan. Contoh, perintah melakukan ibadah haji. Bila kita masuk Islam, kita diperintahkan menunaikan ibadah haji bagi orang-orang yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan supaya manusia itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ke atas manusia untuk buat ibadah haji bagi yang mampu. Tatkala adanya kemampuan, adakah kewajipan itu segera? Maksudnya kalau kita mampu sahaja, cukup sahaja duit buat kita dah selesaikan perkara ibadah-ibadah yang lain, kemudian harta kita cukup untuk kita pergi ke Mekah, adakah perlu kita segera pergi pada tahun tersebut? Seperti orang yang hartanya berjuta-juta dan mampu untuk pergi ke Mekah tanpa menunggu giliran tabung haji, mereka masih mampu untuk pergi bayar 100,000, 150,000, 80,000, 90,000 mengikut package yang mereka kenakan. Maksudnya kalau mereka tak payah tunggu giliran tabung haji, mereka mampu pergi haji pada tahun yang sama. Adakah bila kemampuan itu adakah pada tahun tersebut wajib mereka pergi alal faur, ataupun boleh ditangguhkan pada tahun-tahun selepasnya mengikut keselesaan? Menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, dalam bab ibadah haji, perintah Allah itu adalah alat tarahi, iaitu boleh ditangguhkan. Artinya kalau orang kaya yang mampu pergi sampai ke Mekah, mampu buat ibadah haji, dia menangguhkan pemergiannya ke tanah Mekah itu tidak berdosa selagi dia hidup. Jadi dia tangguhkan, itu dibenarkan. Menangguhkan perintah Allah berbentuk perintah yang boleh ditangguhkan itu namanya at-tarahi, alat tarahi. Menurut pandangan mazhab yang lain, mereka kata alal faur untuk ibadah haji. Ibadah haji Allah perintahkan bagi siapa yang mampu ke Makkah Al-Mukarramah melakukan ibadah haji, bila kemampuan itu tiba, mereka wajib pergi alal faur, seperti mana yang disebutkan dalam mazhab al-Imam Malik rahimahullah.
Jadi kena pergi segera. Bila sampai sahaja, mana bila cukup sahaja duit dan ada kemampuan untuk pergi, dia menangguhkan. Penangguhannya dari tahun ke tahun tadi ialah dia telah melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah, sebab Allah perintahkan itu alal faur. Okey. Ini dalam konteks haji. Dalam konteks mensyukuri nikmat Allah, bila kita wajib bersyukur terhadap nikmat Allah, kalimah fa inna a'tainakal kautsar, Allah tak kata wasalli rabb, Allah kata fa tadi litta'qib. Fa artinya bila Allah bagi sahaja nikmat pada kamu, maka hendaklah segera salli kamu salat. Jadi ibadah syukur tadi wajib dan ia perlu disegerakan ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat tersebut, bukan ditangguhkan. Ada orang yang dapat nikmat, dia tidak mensyukurinya dengan kebaikan. Malah ada orang yang kufuri nikmat. Dapat nikmat, dapat kemenangan, dia buat parti tarian, minum arak, dalam muzik dan sebagainya, melupakan nikmat Allah. Perbuatan dia selain daripada perbuatan maksiat tadi yang mengandungi dosa, dia menangguhkan syukurnya kepada Allah tadi juga merupakan satu maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tariannya, minum araknya, dan semuanya adalah dosa. Dan yang kedua, menangguhkan syukurnya kepada Allah juga merupakan dosa yang tersendiri. Okey, fa di sini perintah Allah fa litta'qib. Fa litta'qib artinya fa ini menunjukkan bahawa fasalli, maka solatlah, artinya maka segeralah kamu solat. Itu arti litta'qib, fasalli rabbika wanhar. As-Sa'di berkata, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut secara khusus dua jenis ibadah di sini, iaitu solat dan korban. Kerana kedua-dua ibadah tersebut adalah ibadah yang paling afdal dan cara bertaqarrub yang paling mulia. Kita dah sebut sebelum ni. Salat adalah ibadah paling afdal dalam kategorinya, iaitu ibadah badaniyah. Wanhar dan korban adalah ibadah harta yang paling afdal dalam kategori ketika waktu tibanya waktu hari raya. Jadi kalau hari raya ada orang dia tak nak korban, dia kata simpan nak buat, kita nak buat kenduri bagi sedekah orang hari raya. Tak, korban tu paling afdal. Ada duit lebih untuk korban. Korban lebih afdal berbanding dengan kita beri makan sedekah biasa pada hari raya, untuk hari raya. Ibadah solat mengandungi makna ketundukan hati dan anggota sepenuhnya hanya kepada Allah. Ini ibadah badaniyah. Sedangkan mengorbankan binatang pula mengandungi makna kesanggupan manusia mengorbankan hartanya sehingga terhindar daripada sifat bakhil. Ini ibadah maliyah. Jadi ibadah maliyah, ibadah harta dan ibadah badaniyah. Dua-dua ini disebutkan secara khusus kerana dua ibadah inilah yang paling afdal ketikanya. Atas sebab inilah Rasulullah SAW sentiasa memperbanyakkan ibadat kepada Allah. Okey, tadi kita terjemahkan berkaitan dengan korban, kata hari raya dan sebagainya. Kerana ayat ini terlalu umum, jadi kadang-kadang kita bawa ke korban, kadang-kadang bawa ke haji, kadang bawa secara umum. Untuk Rasulullah, hidup Nabi secara umumnya lepas turun, lepas adanya perintah Allah untuk syukur nikmat Allah, itulah yang Nabi lakukan. Jadi Nabi salat kerana bersyukur kepada Allah. Kerana Allah kata, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sehingga Nabi salat sehingga kaki Nabi bengkak. Sehingga lutut dan tumit Nabi SAW bengkak kerana terlalu lama qiyam. Sehingga Sayyidina Aisyah kata, ya Rasulullah, kenapa terlalu bersungguh-sungguh ibadah sedemikian, sedangkan Tuhan telah diampunkan dosanya yang lalu dan dosanya yang kemudian? Nabi jawaban, afala akunu abdan syakura,
Tak boleh ke aku nak jadi hamba yang bersyukur? Kerana solat tadi, solat tidak ada ruang untuk seorang mengatakan bahawa kita dah boleh dah tak boleh solat. Syaitan kadang-kadang berikan bisikan kepada orang-orang yang baik, kononnya mereka sudah tak terikat dengan solat. Solat berdiri penuh dengan segala rukun tadi, dia kata penat. Kamu dah jadi wali, kamu tak perlu solat dah. Solat kamu hanya perlu pada niat dan sebagainya. Kerana syaitan datangkan bisikan tersebut. Syaitan mengangkat kedudukan seseorang dengan menipu mereka, mengatakan bahawa mereka berada di kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dan mereka tidak perlu lagi solat. Ini adalah bisikan syaitan. Nabi SAW, walaupun Nabi manusia yang terbaik, solat Nabi SAW, Nabi tetap solat yang wajib Nabi solat, solat sunat Nabi terus solat, Nabi banyakkan solat sehingga bengkak kaki kerana bersyukur. Dan ini merupakan ketaatan Nabi SAW terhadap ayat ini. Allah kata, fasalli li rabbika wanhar, dan sembelih. Sembelihan juga Nabi lakukan. Ketika lepas ayat turun, Nabi sembelih 100 ekor unta. Ketika Hajjatul Wada', Nabi sembelih. Nabi suruh Sayyidina Ali pergi ambil unta dari Yaman, kumpul unta, Nabi beli. Jadi Nabi SAW laksanakan perintah Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Solat sampai bengkak kaki, fasalli li rabbika wanhar, dan Nabi bukan saja sembelih untuk melengkapkan ibadah haji, malah Nabi SAW cari unta yang terbaik, pergi ke negeri Rasulullah. Ali pergi ke Yaman, bawa unta, sehingga jumlahnya sebanyak 100 ekor unta. Sebahagian Nabi sembelih dengan tangannya, sebahagian yang lain disembelih oleh sahabat yang lain, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dibantu oleh beberapa sahabat. Sembelihan Nabi tadi adalah bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah, kerana perintah untuk bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, ayat fasal li rabbika wanhar selesai, kita masuk pada ayat terakhir. Hari ini tuan-tuan saya baca dan saya terjemah. Saya syarahkan sikit-sikit supaya kita dapat habis surah ini, kemudian kalau ada masa baru kita ulas. Ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang bencimu itu mereka lah yang terputus. Dan disebutkan sebelum ini, arti terputus adalah terputus nama baik atau terputus sebutan. Al-abtar biasanya diberikan kepada binatang-binatang yang tidak mempunyai ekor, yang terputus ekornya. Digunakan juga sebagai pinjaman terhadap manusia yang tidak mempunyai keturunan. Okey. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, anak Rasulullah yang paling sulung adalah Qasim. Anak yang paling sulung Nabi SAW namanya Al-Qasim. Anak pertama Nabi SAW bernama Al-Qasim. Kemudian Zainab. Kemudian Abdullah. Yang ketiga Abdullah. Kemudian Ummu Kulthum atau Ummu Kulthum. Itu yang keempat. Kelima Fatimah. Yang keenam Ruqayyah. Disebut itu Ruqayyah. Ruqayyah lebih cepat. Ruqayyah. Dan yang ketujuh, 6 ini daripada anak Khadijah. Yang ketujuh adalah Ibrahim, iaitu anak kepada Juwairiyah. 6 daripada Khadijah, 1 daripada Juwairiyah. Dalam muka surat sebelum ini kita tengok pada riwayat Ibnu Abi Hatim pada muka surat Asbab Nuzul kepada ayat 427 disebutkan bahawa anak yang meninggal dalam peristiwa Al-As bin Wa'il datang kata pada Nabi, yang Al-As bin Wa'il kata Muhammad itu seorang yang abtar, adalah kematian Ibrahim. Namun di sini riwayat Ibnu Abbas, dan ini adalah riwayat yang sahih seperti mana disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullah,
dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Bil Ma'thur, beliau meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Ketika pada mana yang meninggal ketika ini bukanlah ketika seorang lelaki kata bila Nabi dah kematian anak, kemudian orang lelaki kata, aku tadi berjumpa dengan seorang lelaki yang abtar. Peristiwa itu bukan di Mekah, bukan di Madinah. Itu peristiwa ketika berlakunya kematian Ibrahim. Sebenarnya ialah peristiwa ketika berlakunya kematian Abdullah. Ibn Abbas kata anak Nabi, 6 orang yang disebutkan tadi. Ibn Abbas ni sepupu Nabi SAW. Dia sebutkan bahawa anak Nabi yang paling sulung Al-Qasim, yang kedua Zainab, yang ketiga Abdullah, yang keempat Ummul Kulthum, yang kelima Fatimah, yang keenam Ruqayyah. Ini dari segi susunan anak Nabi SAW. Dan Qasim adalah anak baginda SAW yang paling awal wafat di Mekah. Yang meninggal awal sekali adalah Qasim. Kemudian wafat pula Abdullah. Anak lelaki pertama meninggal, anak lelaki kedua meninggal. Okey. Ketika Abdullah meninggal, dan Abdullah ini lahir ketika Nabi dah jadi Rasul. Al-Qasim lahir sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Jadi, masa Al-Qasim meninggal, tak ada apa-apa. Tak dengar apa-apa. Cerita tak ada pada mulut mereka. Namun Abdullah, atau dipanggil At-Tahir. At-Tahir dan Abdullah meninggal selepas Nabi jadi Rasul. Di situ adanya permusuhan antara mereka dengan Rasulullah. Bukan memusuhi Rasulullah secara personal, tapi memusuhi dakwah Rasulullah. Jadi bila anak Nabi bernama Abdullah meninggal, ketika itu datang Al-As bin Wa'il As-Suhaimi berkata, terputuslah keturunannya, iaitu keturunan Nabi Muhammad SAW. Artinya tidak ada lagi. Jangan risau, Muhammad dia habis. Nama dia sekadar waktu dia sekarang bercakap banyak, dia bercakap, tapi nama dia akan terhapus sebab anak lelaki dia pun dah meninggal, dan itulah dua orang anaknya. Malah sebahagian ulama mengatakan bahawa kenapa disebutkan sebagai terputus, habis anaknya, mana dikatakan bahawa terputus sebab mereka dikatakan bahawa ketika itu diketahui bahawa Khadijah tidak lagi akan melahirkan anak. Ini sebagai benda yang kenapa dikatakan terputus, sebab pada mereka tak ada anak dah. Inilah anak Muhammad yang ada. Dan yang ada pun dah meninggal, maka terputuslah Muhammad, namanya takkan disebutkan lagi kerana anaknya yang lelaki telah pun meninggal. Anak yang ada, mana anak Qasim dah meninggal pada awalnya, anak yang ada yang baru lahir ketika dia dah jadi Rasul juga turut mati, meninggal. Dalam ayat di atas dengan tegas Allah Subhanahu Wa Taala membantah tuduhan orang kafir bahawa Rasulullah SAW itu terputus, tetapi justru mereka lah yang terputus sebabkan kerana kebencian mereka kepada Nabi SAW. Jadi mereka kata Nabi terputus, artinya terputus nama kebaikannya, namun nama dia lah yang tak disebutkan, yang terputus kebaikan. Nama Rasulullah bukan sekadar disebut sampai ke akhir zaman, malah sebutan nama Nabi seiringan dengan sebutan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika azan, ketika syahadah, ketika takbir, sebagaimana keadaan disebutkan nama-nama Nabi SAW di tempat-tempat yang mulia. Mereka sebenarnya bukanlah membenci pribadi Nabi. Ini yang dimaksudkan oleh Abu Jahal ketika membantah Nabi SAW. Mereka benci Nabi bukan kerana pribadi Nabi. Pribadi Nabi mereka iktiraf bahawa orang yang paling mulia. Mereka masih lagi mereka menamakan Nabi dengan Al-Amin, Muhammad Al-Amin, sejak umur Nabi 35 tahun. Dalam keadaan setelah Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, mereka walaupun mereka memusuhi Nabi dalam bab agama, tapi dalam bab muamalah mereka tetap menyimpan barang-barang mereka di sisi Nabi SAW, minta tolong Nabi jagakan, kerana mereka tetap percaya kepada sifat amanah Nabi SAW. Permusuhan mereka dengan Nabi bukanlah permusuhan secara permusuhan kerana pribadi Nabi SAW.
Dan ini berbezanya dengan banyak yang berlaku permusuhan di kalangan sebagian pendakwah. Masalah yang berlaku kepada sebagai pendakwah, jadi pergaduhan dakwah dengan orang awam atau sesama pendakwah, perselisihan pandangan itu perkara yang normal. Tetapi kalau orang membenci dan perselisihan itu berlaku kerana buruknya peribadi pendakwah, ini perlu kita kaji semula. Kadang-kadang orang tak suka dengan kita bukan kerana peribadi, bukan kerana sifat buruk yang ada pada kita, tapi kerana ajaran yang kita bawa tidak sesuai dengan kehendak mereka. Kalau begitu keadaannya, kita adalah dahulukan kehendak Allah. Tapi kalau sifat buruk yang ada pada pendakwah, yang ada pada bukan sahaja pendakwah, termasuk semua, orang tak suka pada kita kerana peribadi kita. Kalau dalam konteks pendakwah, dalam konteks guru-guru, konteks seorang pengurusi, dalam konteks ahli jawatan kuasa, jawatan kuasa. Kalau yang orang tak suka ada peribadi dan sifat amanah, jadi isu kita perlu perhatikan, perlu perhalusi, kita perlu betulkan amanah kita, perlu elokkan akhlak kita, supaya kita tidak dibenci kerana sifat kita. Sifat kita sifat yang mulia. Sebab tu kita sebagai seorang mukmin, kita takkan mampu elak daripada permusuhan. Takkan mampu. Ada orang yang ada sahaja orang yang benci. Tapi janganlah permusuhan mereka itu disebabkan oleh sifat-sifat buruk yang ada pada kita. Sebab tu kita nak ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi, Nabi bukanlah seorang yang tidak mempunyai musuh. Ada musuh-musuh Rasulullah, tapi mereka memusuhi Rasulullah bukan pada pribadi Nabi SAW, tapi pada ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Inilah yang dikatakan oleh Abu Jahal. Kata ya Muhammad, la nukadzibuka walakin nukadzibu ma ji'ta bihi. Wahai Muhammad, kami bukan dustakan kamu, tapi kami dustakan apa yang kamu bawa. Okey, ini yang dibawa oleh Syekh penulis. Kata beliau, sikap Abu Jahal ini, sikap begini ada sampai zaman sekarang. Dia tidak benci, dan orang yang ada orang yang membenci pendakwah-pendakwah bukan kerana pribadi pendakwah tersebut atau pendakwah itu susahkan dia, tapi kerana ajaran yang dibawa tidak sesuai dengan kehendaknya. Maka di situ dia memusuhi pendakwah tersebut. Dan jenis orang begini wujud sampai hari akhirat. Sampai hari kiamat kita takkan mampu puaskan semua orang. Namun yang kita mampu adalah membetulkan diri kita sendiri. Inilah dia terletaknya sunnah Nabi SAW. Tak ada musuh bukan berarti kita ikut sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang orang tak ada musuh sebab dia diamkan kebenaran. Kadang-kadang dia diterima kerana dia mengiyakan suatu perkara kebatilan. Itu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah menyatakan kebenaran dan berakhlak mulia, menyatakan kebenaran walaupun dimusuhi oleh orang-orang yang tertentu. Ketika dia dimusuhi kerana dia menyampaikan kebenaran, dia tetap berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ni last kita baca last insya-Allah. Kata di perenggan terakhir urusan 434, inilah di antara kesan buruk jika Islam hanya dilihat sebagai agama warisan, bukan sebagai agama ilmu. Kerana sebelumnya diceritakan bahawa ada orang yang memusuhi pendakwah kerana apa disampaikan itu tidak sesuai dengan pemikirannya atau tak sesuai dengan apa yang diwarisi daripada ibu bapanya atau nenek moyangnya atau keturunannya. Dia kata Syekh, inilah di antara kesan buruk jika Islam hanya dilihat sebagai agama warisan, bukan sebagai agama ilmu. Padahal semua tepat ungkapan para salafus salih, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu sebenar adalah apa yang Allah sebutkan, apa yang Nabi SAW sabdakan. Itulah dia ilmu yang sebenar. Jadi kalau kita nak tuntut ilmu, pastikan ilmu agama ni ilmu yang berlandaskan qala Allah dan qala Rasul, inilah ilmu sebenar. Manakala ilmu yang kita warisi boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kalau bersesuai dengan qala Allah, qala Rasulullah, ianya betul. Kalau ia yang bertentangan, ilmu itu adalah ilmu yang salah walaupun diperkatakan oleh ibu dan bapa kita sendiri.
Okey, jadi sampai sini saya buka soalan insya-Allah. Kita boleh Datuk insya-Allah. Okey, alhamdulillah, kita buka kepada semua yang hadirin pagi ni untuk tanya Ustaz mengenai mengenai Ustaz, ayat Assalamualaikum. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tengok. nanti nak tanya, kalau kita lakukan ibadat korban, ada keutamaan perbezaan hari tak Ustaz? Maksudnya kalau kita buat hari nahar, hari raya haji dengan hari-hari tasyrik, ada perbezaan fadilat Ustaz? Dari segi fadilat ibadah korban itu sendiri tidak ada. Tetapi dari segi mensegerakan, ada kelebihan dari segi mensegerakan, itu saja. Ibadah korban disyariatkan untuk kita amalkan, untuk kita lakukan pada hari raya haji dan hari-hari tasyrik. Jadi keluar dari segi ibadah korban sah dan sama. Tapi dari segi perasaan kita ingin menyegerakan perintah Allah, kita nak bersegerakan, kita rasa seronok kalau kita dapat tunaikan perintah Allah dengan cepat, dengan segera, di situ dapat pahala. Kat mana bezanya? Beza kat sini. Ada orang yang dia nak berkorban, tapi dia ada perkara lain yang menghalang dia daripada melakukan ibadah korban pada hari pertama. Atau dia tak terlalu banyak binatang korban. Jadi dia bukan menangguh je kerana melambatkan, tapi kerana ada urusan lain. Kalau dia tidak mampu segerakan kerana urusan lain, tidak kurang sedikit pun daripada ibadah korban yang ingin lakukan. Ataupun kita wakilkan pada orang, dan orang yang kita wakilkan itu ada banyak ibadah korban, dikorbankan kita pada hari seterusnya. Kita sebagai orang yang minta bantuan, minta pertolongan, kita minta tolong, tidak kurang sedikit pun amal pahala daripada amal ibadah korban tersebut, dan kita tetap mendapat pahala menyegerakan kerana niat kita ingin segerakan, ditangguhkan hanya sebab yang lain. Tapi kalau memang ada ruang hari Jumaat, hari 10, 11, hari 11, 12 semua mampu, tak yalah kita last lah. Kita buat last tak apa, nanti kita relax dulu hari ni. Melambatkan mungkin kurang sedikit keafdalannya ketika kita menangguhkan perkara yang mampu kita lakukan pada awal. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama. Ustaz, soalan sikit ya. Mengenai ni pemusnahan lah sini. Pemusnahan ataupun selisih faham dari segi ajaran. Terutamanya sekarang ni kita selalu dengar mengenai Ahmad Kabira dan juga setengah tu pendakwah ada punya ekstrimnya kepada contohnya amalan tabligh, tapi tengah masyarakat kita tak boleh terima. Jadi macam mana kita nak selesaikan ataupun mengurangkan pemusnahan ini? Sebab saya rasa semua tu betul, semua tak sesuai. Ya. Sebenarnya saya suara Datuk saya dengar terputus-putus. Tak tahu orang lain macam mana. Untuk saya putus. Ya. Isunya mengenai permusuhan, bukan permusuhan, dia punya perselisihan faham mengenai amalan ajaran. Contohnya yang fahaman Wahabi, juga macam-macam pendakwah kita sekarang ni kan, yang amalan daripada pendakwah tabligh, itu pun kadang-kadang jadi isu dalam masyarakat kita. Ya. Jadi isu masyarakat kita. Jadi apa pandangan Ustaz mengenai ini supaya diharmonikan perkara ini? Terima kasih. Jelas Datuk. Alhamdulillah. Okey, terima kasih atas soalan yang sangat menarik, sangat baik, dan inilah isu utama yang kita hadapi dalam dunia dakwah. Apabila dakwah kita labelkan, dakwah dilabelkan kepada jenama tertentu. Mana bila dilabelkan kepada kumpulan tertentu, wala dan sokongan itu kepada kumpulan, bukan pada kebenaran itu sendiri. Sebab tu tak kiralah dakwah menggunakan platform tabligh atau menggunakan platform, malah kalau yang masuk politik sekalipun, yang pergi ke mana sekalipun,
Jangan jadikan platform ini sebagai satu sebab untuk kita wala dan bara, kita sokong dan benci atau sokong dan tolak kerana platform. Jadikan hak qala Allah, qala Rasulullah di atas. Jangan jadikan kumpulan tertentu sebagai suatu perkara yang perlu diwala, sehingga pada suatu keadaan seseorang itu terpaksa mendiamkan kebatilan apabila berlaku pada kumpulannya dan mengiyakan malah mengiyakan kebatilan tersebut. Sebab tu wala kita hanya pada Allah. Sebagaimana solat dan juga puasa dan juga ibadah-ibadah kita buat pada Allah, ibadah kita secara umum, nusuk kalau kita makna ibadah secara umum, mana semua amal ibadah kita termasuklah dakwah kita buat kerana Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Kita berdakwah pada jalan Allah. Platform tu mungkin berbeza-beza. Mungkin orang berada kat universiti, dia berdakwah melalui universiti. Orang berada dalam jabatan, dia berdakwah di jabatan. Orang berada dalam politik, berdakwah di politik. Orang yang tak ada jawatan, berdakwah dengan masyarakat yang berada di sekelilingnya. Sebab tu sangat bahaya kalau dijadikan wala dan bara, benci dan tidak benci dan sokong dan benci. Kita wala bara itu memang sokong dan berlepas itu hanya kerana platform tertentu. Platform tidak menjadikan seorang ahli sunnah ataupun bukan. Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan sunnah itu sendiri yang menjadikan seorang ikut sunnah ataupun tidak. Tak kira lah orang nak panggil nama apa sekalipun, yang penting wala itu kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kadang-kadang label-label ni ataupun dia ada dua. Satu, platform memang orang mengakulah kami platform tabligh, kami platform parti sekian-sekian. Yang kadang-kadang ada orang tu tak mengaku, orang tak nak pun platform, tak ada platform pun, tapi dilabelkan. Label ni dengan nama-nama yang kadang-kadang orang tu pun tak suka. Sebab orang tu dia dah cerita buruk. Contohlah, saya secara jujur, contoh macam label Wahabi. Kalau ada, memang ada buku orang kata Wahabi, berdasarkan pandangan berdasarkan Muhammad Wahab sebagainya, kita boleh jadikan itu sebagai panduan. Tapi apa yang saya nampak, label ini orang kata takut mengaku ke, biasa orang kata tak mengaku. Bukan sebab itu. Kalau ada orang yang mengaku dengan platformnya, kita kritik platform pada kadarnya. Kalau orang mengaku dengan pemikirannya, kritiklah pemikiran. Apa yang pendakwah-pendakwah yang dilabelkan sebagai Wahabi, mereka ada pemikiran, bukan tak ada, ada kecenderungan dan pemikiran. Kritiklah pada pemikiran dan kecenderungan tersebut betul atau salah. Jadi satu persatu perlu dilihat. Kalaulah kita labelkan secara rawak kata Wahabi, siapa yang kita tak suka kita tak Wahabi, berkemungkinan yang disampaikan itu betul-betul ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Akhir sekali yang rugi siapa? Kita sendiri. Kan? Sama ada rugi kerana terdapat kebaikan atau rugi kita menjadi musuh kepada orang yang sampaikan kebenaran, sampaikan pada kebaikan. Suatu saat saya sendiri walaupun keluaran daripada Universiti Madinah Al-Munawwarah, yang mana kalau keluar kat Madinah ni tak payah cerita apa-apa pun ada orang dah panggil Wahabi dah. Kadang-kadang saya jadi bingung, kenapa tak start cakap lagi orang dah panggil sebagai Wahabi hanya kerana tempat belajar. Jadi buangkan segala, bukan buang artinya kita tak ada penilaian, pemikiran tu mesti ada kecenderungan dalam bab. Ada orang kecenderungan cinta tentang hadis yang sahih, ada yang cenderung kepada memuliakan guru-guru dan sebagainya. Tak ada masalah, yang penting tiap-tiap pemikiran tadi perlu dinilai betul atau salahnya. Kalau kita nilai seorang betul atau salah di atas pemikiran dan disesuaikan dengan Quran dan Sunnah atas dasar hujjah, macam mana sekalipun hujungnya dia akan nampak yang mana betul dan mana salah. Tapi kalau penilaian itu berasal kepada platform, kita letakkan platform ni mesti salah 100%, mana orang yang berada di atas platform salah 100%, ataupun kumpulan ni salah 100%, atau label, adalah kita orang label. Orang tu tak tahu apa-apa, tiba-tiba orang labelkan dia, terkejut dia.
Ni golongan pelampau, ni golongan ekstremis, ni golongan ni. Orang tu tak cakap apa-apa dah kena ekstremis. Bila label sangat bahaya. Dia berkemungkinan kita menzalimi orang-orang yang menegakkan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawapan saya ringkas, saya tak suka dari segi kita bercakap, dari segi perbincangan secara luar mungkin. Tapi dalam majlis ilmu ataupun dalam konteks menuntut ilmu, paling penting sekali kita memahami pemikiran, memahami idea yang disampaikan dan lihat betul atau tidak Al-Quran Sunnah. Betul atau tidak dibawakan hujah Al-Quran atau Sunnah atau tidak. Kalau tak mampu, carilah guru yang kita percaya, tengok pada Al-Quran dan Sunnah. Allahuakbar. Dia kejahilan ya Ustaz ya. Mungkin kemungkinan besar kejahilan ilmu lah mungkin sebagai kejahilan ya, mungkin faktor utama mungkin. Ada lagi soalan lain daripada grup kita? Sebelum saya lupa, Prof Shanun ada tadi masuk kejap dan dia kirim salam kepada Ustaz dan semua ahli jemaah kita. Prof Shanun. Dia kirim salam dari Mekah. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Semua sihat. Mungkin minggu depan mungkin ya. Ada apa lagi yang daripada grup kita? InsyaAllah. Tuan Islan, khabar? Ada. Patutnya ada tu. Okey, baik, insyaAllah. Mungkin ada. Imam kita, Haji Zainal, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih dulu. InsyaAllah. Saya tadi pun, saya minggu ni agak pack sikit jadual. Jadi minta maaf, saya tak sempat share dengan kawan-kawan. Jadi saya nampak yang hadir pun orang-orang yang saya gantung pada link saya tak hadir. Tak sempat untuk saya share, minta maaf. Ni pun dalam jadual-jadual 2-3 kali ni ada sikit mungkin berkemungkinan Datuk kita akan bincangkan semula dari segi waktu. Bincang sebab ada jadual saya di satu ni dahulunya jadual memang untuk syarikat tu, tapi oleh COVID jadi mereka menangguhkan. Sekarang mereka minta semula jadual yang ada dalam perjanjian dengan mereka. Nanti insyaAllah kita bincangkan semula. Okey, Ustaz. Okey, insyaAllah. Boleh. Ijaz waktu ni lah insyaAllah. Hari atau petang. InsyaAllah. Tak boleh hari Minggu juga lah. Jumaat, Sabtu. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, soalan terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khairan. InsyaAllah. Semoga Allah jadikan pertemuan yang manfaat yang baik Allah SWT yang lemah kurang dari saya sendiri dan juga saya mohon maaf di atas segala kelemahan. Terutamanya saya yakinlah banyak benda yang kurang yang disampaikan. Mohon Allah SWT ampunkan dan tuan-tuan juga dapat manfaat daripada sedikit kebaikan yang ada insyaAllah. Kita terus kafaratul majlis ya subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.